Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Yes, Gaby. Dia adalah individu yang menjadi penyelamat untuk Sabah FC bagi memastikan kita tidak pulang dengan tangan kosong di Stadium Ceras, dan ini adalah merupakan satu rekod terbaru untuk Sabah FC sekali lagi di Stadium Ceras, di mana kalau kamu tengok video head to head sebelum ni, kita tidak memenangi sebarang perlawanan pun. Tidak berjaya mengutip sebarang mata pun di Stadium Ceras, tapi finally di perlawanan ini kita berjaya melakukan sedemikian hasil daripada gol last minute yang telah dilakukan oleh Gaby. So bagi aku memang amat berterima kasih lah dengan sumbangan Gaby pada perlawanan ini. Sekali lagi dia berjaya memastikan, even dia sendiri pun macam menangis muka dia selepas tamat whistle penamat telah diberikan oleh referee tu. So many things happen lah untuk perlawanan ini juga. So many benda yang kita dapat lihat dan juga pelajari daripada perlawanan ni, dan aku cuba untuk berkongsi dengan kamu lah. So ini adalah video ulasan awal di mana aku tidak akan bercerita secara taktikal dulu. Itu aku akan ada satu lagi video yang aku akan bercerita lebih kepada taktikal digunakan oleh Sabah FC. Dan perlawanan ini kita tahu juga adalah merupakan debut pertama JP selaku head coach untuk Sabah FC pada perlawanan ini. Tapi walau macam mana pun, kita lebih nampak Alto Linus lebih aktif lah di ruang technical area Sabah FC bagi mengarahkan pemain Sabah FC. So itu aku nak boleh jawab sangatlah apa yang telah berlaku di situ. Tapi apa yang boleh aku beri tanggapan di sini adalah macam memberikan ruang untuk JP terdahulu lah untuk membiasakan dirinya saingan Liga Super sebelum beliau betul-betul mengambil alih atau in charge sepenuhnya di technical area Sabah FC. So itu mungkin yang akan terjadi, tapi aku tak pasti lagi. Itu kita akan perhatikan pada perlawanan yang akan datang. Aku berpuas hati dari segi tengok perlawanan ni, dan aku tengok di Astro. Yes, aku baru saja langgan Astro dan aku tengok perlawanan tu secara live semalam, dan aku rekod perlawanan tu sebelum aku buat video ni. Lepas aku habis kerja, aku tengok lagi sekali perlawanan tu untuk memastikanlah apa yang telah berlaku di atas padang. So first of all, aku mau sentuh dulu mengenai pemain import terbaru Sabah FC, Fergus Tierney, Dean Pelikanos dan juga Danny Ham ni. Unfortunately untuk Pelikanos, dia telah membawa red card di Australia tu, dia telah membawanya ke Malaysia pula sekarang dengan menyumbangkan red card tersebut kepada Sabah FC, membuatkan kita down sebanyak 10, membuatkan kita down menjadi 10 player lah. So aku tak boleh komen sangat juga untuk benda tu. It's a 50-50 ball, perebutan 50-50 maksud aku. Tapi hasil daripada checking of VAR yang telah dilakukan oleh ref ataupun pengelola perlawanan tersebut, beliau telah mengeluarkan decision untuk memberikan kad merah kepada Fergus Tierney lah. Terlalu awal lah kad merah tu sebenarnya, dan ia sedikit membantutkan kita punya pergerakan lah. Jadi 3 pemain ni dalam pandangan aku agak bagus juga persembahan pertama mereka, debut pertama mereka di saingan Liga Super bersama Sabah FC untuk perlawanan away. So ingat ini adalah debut perlawanan pertama mereka, ditambahkan lagi perlawanan away, dan aku mengatakan persembahan mereka cukup bagus. Tidak berada di tahap yang aku inginkan, pasal aku melihat di sini again mereka dalam proses untuk menyesuaikan diri, bersaing di saingan Liga Super dan seterusnya bersaing bersama-sama rakan sepasukan mereka, dan aku mengatakan mereka ada agak kekok sikit lah untuk memulakan debut pertama mereka bersama Sabah FC, especially saingan Liga Super. Pasal kita kena ingat, of course mereka telah lama beraksi dengan pemain Sabah FC di perlawanan pramusim, tapi level of expectation dan intensity dan juga nervous dia tu cukup berbeza, kerana pramusim tidak ada hala tuju untuk perlawanan tersebut. Maksud aku, tidak ada target untuk perlawanan tersebut. Mereka hanya perlu bermain, cuba mendapatkan kemenangan yang sebaik-baiknya, dan try to build a chemistry between each other. So itu tidak ada. Tapi apabila sudah masuk ke saingan Liga Super ni, the tension is there, the demand is there untuk mengelakkan kekalahan especially, dan mereka pun ingin memberikan persembahan mereka yang terbaik. So aku merasakan apa yang telah terjadi especially kepada Pelikanos ni adalah faktor-faktor tersebut. Beliau agak gugup. Lepas tu aku believe beliau juga mungkin agak kecewa dengan beberapa
dengan persembahan yang telah beliau lakukan pada peluang pertama beliau, di mana aku nampak miss of opportunity untuk menggerakkan serangan apabila beberapa hantaran yang dicuba dilakukan oleh Dane Pelicanos sama ada tidak tepat ataupun tidak sampai kepada pemain Sabah FC, menyebabkan berjaya dipintas oleh pemain KL City lah. Dan ini adalah antara benda yang aku rasa membuatkan dia bertindak sedemikian, kerana cuba untuk cover up balik kesilapan yang telah dilakukan oleh beliau tu. Tapi at least dia mempunyai niat untuk memperbaiki apa kesilapan yang ataupun cover up kesilapan yang telah beliau lakukan. Cuma the decision yang beliau telah lakukan tidak cukup bagus lah pada perlawanan ni. Aku merasakan juga kejap aku cuba memberi reason dia lah sebaik yang mungkin kenapa dia berfikiran sedemikian. Yes, dia berumur 24 tahun. So untuk player memiliki kematangan, sesuatu kematangan di dalam karier bola sepak mereka adalah 26-27 di situ. So aku menganggarkan di sini Dane Pelicanos belum berada di tahap yang cukup matang untuk mengawal emosi beliau. That is why aku rasa kenapa tindakan tersebut telah dilakukan oleh beliau. So aku mengharapkan ada benda yang dipelajari daripada Dane Pelicanos daripada perlawanan ini, agar lebih berhati-hati dan juga menganggarkan di mana sesuai untuk melakukan tackle seperti sedemikian. Kerana Dane Pelicanos ni hasil daripada perlawanan ni, aku melihat dia beraksi as a double pivot untuk Sabah FC, iaitu defensive midfield bergandingan dengan Gary, di mana sewaktu double pivot kedua individu ni berada di dalam atas padang bersama Sabah FC, banyak kerja-kerja bagus yang mereka lakukan dan membuatkan pertahanan kita nampak begitu solid pada perlawanan ni. Kalau bukan kerana aku mengatakan gol daripada Kuala Lumpur itu adalah gol sendirilah, walaupun tidak dinyatakan, walaupun dikatakan Declan yang menjaringkan gol di dalam perlawanan tersebut, tapi bagi aku itu adalah gol sendiri yang dilakukan oleh Dan Ingham. Of course beliau sendiri pun tidak menyangka dan tidak menginginkan benda tu berlaku, tapi unfortunately ianya telah terjadi. Kalau tidak ada benda tu, tidak ada sebarang gol yang boleh dilakukan oleh KL City pada perlawanan ni. Jadi basically aku katakan defensif kita cukup solid, tidak ada banyak kerja yang begitu berat untuk mereka cover up yang besar mereka perlu lakukan, kerana kebanyakan kerja defensif telah dilakukan lebih awal oleh double pivot kita ni, iaitu Gary dan juga Pelicanos. Dan ianya strategi tersebut terbantutlah apabila Dan Pelicanos telah dilayangkan kad merah, di mana aku tengok start sudah defensif kita, defend kita bekerja lebih keras dalam perlawanan ni. Tapi walau macam mana pun still a good job untuk mereka, kerana masih berjaya untuk menidakkan pergerakan dan juga peluang yang telah dimiliki oleh KL City lah pada perlawanan ni. Dan jika dibandingkan gol yang telah dilakukan oleh KL City dan juga Sabah FC, gol Sabah lebih legit lah, kerana ia dicipta sendiri oleh mereka hasil daripada free kick jauh yang dilakukan oleh Stu dan tepat terus kepada Gaby. So the way I look at this match adalah diorang menggunakan seperti mana aku cakap tu, tiga penyerang di bahagian hadapan. So satu striker, dua di belakang striker, dan striker tersebut tidak bertindak selaku winger, kerana kalau kita lihat jarang sekali pergerakan dilakukan dari bahagian winger, dan kalau ada pun ianya akan digerakkan oleh Dan Ingham dan juga Daniel Ting. So ianya memberi impact yang cukup besar untuk Sabah FC dari serangan positif, tapi dari segi negatifnya adalah mereka belum sesuai lagi. Tiga gandingan di depan tersebut, Darren Lock, Tierney dan juga Sifu, adalah gandingan yang baru. So mereka belum ada klik lagi di antara mereka ni. So menimbulkan ada macam kekeliruan sedikit lah untuk bagaimana untuk merencana pergerakan mereka. Tapi walau macam mana pun agak nampak positif juga, especially gabungan link yang cuba dilakukan oleh Tierney, di mana beliau berjaya melepaskan Darren Lock, percubaan Darren Lock CP. Lepas tu Tierney juga berjaya melepaskan Sifu, tapi Sifu pula apabila one on one dengan penjaga gol tidak pula berjaya menyempurnakan peluang tersebut. So itu adalah benda yang positif bagi aku, kerana again ini adalah merupakan link tiga player yang cukup baru, nampak cukup bertenaga, nampak cukup tahu apa yang perlu dilakukan, tapi again chemistry itu belum wujud dan ianya perlu diberi peluang lagi kepada mereka ni. Mungkin Aidin juga perlu diberikan peluang
agar history ataupun link up ataupun chemistry di antara ketiga player di bagian hadapan kita ini dapat diwujudkan secepat yang mungkin. Ada sudah dia punya gambaran dia tu. Tapi again, ini adalah perlawanan pertama mereka, perlu diberi masa untuk mereka menyesuaikan diri. Dan aku memuji di sini Tierney lah. Dia punya hold up ball dia memang cukup bagus, cukup tenang. Kalau bukan kerana cara dia memegang bola tu yang membuat apabila Tierney pegang bola, lebih kurang 3 pemain akan rapat sama dia. Lepas tu Darren Lock dan juga kadang-kadang Sifu akan terbuka, dia dikawal oleh pemain. So dia dengan mudah saja boleh melepaskan pemain tersebut. Tapi again, unfortunately, peluang tersebut telah diberikan kepada mereka oleh Tierney, tapi mereka tidak berjaya menyempurnakan perlawanan tersebut. Aku menganggarkan kalau Sifu boleh gol, peluang dia tu akan menjadi 2-1. Tapi walau macam mana pun, result telah kita nampak, itu adalah result yang kita miliki. So seperti aku katakan, perubahan taktikal nampak seperti 3-4-3, tapi keperluan dia di atas padang cukup berbeza, seperti mana yang benda-benda yang telah aku mention di awal video tadi. Dan aku berpuas hati dengan cara permainan, nampak lebih tenang dan juga kompos apa yang telah diberikan oleh Sabah FC ini, especially bagian defender kita, di mana aku melihat kita menggunakan 4 defender lah, lebih jelas begitu untuk perlawanan ni. Dan seperti mana dikatakan oleh Alto juga sebelum ni, mereka ingin memperkuatkan pertahanan. So itu telah terbukti jugalah dalam perlawanan ni, nampak cukup berhasil. Tapi again, ini baru KL City, kita ada Terengganu, kita ada Selangor, kita ada JDT lagi yang perlu kita tentang. So adakah mereka ni sudah cukup kuat untuk tidak dibolosi oleh klub-klub tersebut. Jadi sekali lagi, aku perlawanan pertama untuk Sabah FC dibandingkan dengan KL City, aku berpuas hati dengan corak permainan, walaupun sekali lagi belum corak permainan dan juga play-player kita, especially play-player baru, tapi belum berada di tahap yang aku inginkan. Aku faham kenapa, kerana ini adalah perlawanan pertama kita di Single Liga Super jika dibandingkan dengan KL City yang telah melalui perlawanan pertama mereka sewaktu menentang Immigration tempoh hari. So agak sukar juga aku mengatakan benda-benda yang negatif pada perlawanan ni, oleh kerana reason yang telah aku mention sebentar tadi. So sekali lagi, it's a good result for me, kerana aku sendiri menganggarkan keputusan ini akan menjadi 1-1. Aku nak menyangka ianya betul-betul akan terjadi pula, dan aku nak tahu kalau ada orang lain lagi yang buat tanggapan 1-1 lah pada perlawanan ni. So itu adalah reaction. Satu lagi, kemasukan Gaby untuk menggantikan Gary pada perlawanan ni, dia agak merencatkan juga kita lah, kerana Gaby tidak berjaya menjalankan tanggungjawab seperti mana yang telah dilakukan oleh Dean Pelikanos pada sebelumnya, dan juga Gary Steven Robert. So actually we have no choice lah, pasal bagi aku kita tidak ada defensive midfield lain lagi, 2 orang saja, Pelikanos dan juga Gary Steven Robert. So okay guys, itu adalah perkongsian awal aku, reaction awal untuk perlawanan ni. Bagaimana pendapat anda? Silakan di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.